Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita berkumpul lagi pada malam ni. InsyaAllah Jumaat terakhir setiap bulan. Cuma bulan depan Ramadan tak ada okay. Bulan ni kita kata terakhir perjumpaan kita insyaAllah. Itu berkaitan dengan tajuk mengikuti Nabi SAW di masa kub dua wahyu, itu Quran dan Sunnah. Baik, kali terakhir kita bincangkan, kita sedang bahaskan berkenaan tanda-tanda ittiba'. Banyak tanda-tanda ittiba' dan tanda terpenting yang kita ambil pertama adalah mengagungkan nas syariah. Bila seorang tu, macam kita sebut itu, dia memang ada dan diri dia keprihatinan untuk mengikuti Nabi SAW, antara sifat asal dia adalah mengagungkan nas. Bukan mengagungkan kata-kata ustaz, kata wali, kata orang-orang lain, tapi nas. Dan nas dalam agama ni adalah Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan apa yang datang daripada para sahabat, ijma', itu akan masuk dalam hukum yang sama. Jika tidak, benda-benda lain tidak boleh kita jadikan sebagai sandaran. Kita boleh ikut kalau tak ada dalil. Bila ada dalil, maka itulah sifat kita. Mana dengar qala Allah qala Rasulullah, sami'na wa ata'na. Baik, kita alhamdulillah kita bincangkan hari ini kita akan masuk muka 19. Yang kedua, antara tanda-tanda ittiba' adalah bimbang dari terseleweng dan terpedaya. Antara alamat ittiba' dan tandanya yang paling nyata adalah ketakutan seseorang hamba yang dia akan terseleweng dan dosa-dosanya, dan juga dosa-dosanya, bimbang dengan dia terseleweng dan bimbang tentang dosa-dosanya. Juga kebimbangan dia akan terpedaya dan tidak tetap di atas kebenaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Itu adalah jelas lagi nyata di sisi para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum. Itu sifat mereka. Yang kita tahu bahawa daripada Nabi SAW sendiri pun, Nabi pun sering berdoa dengan doa yang berbunyi, Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika. Wahai bolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ini Nabi sendiri pun berdoa sedemikian. Apatah lagi kita patut bimbang dan lebih takut terhadap penyelewengan yang mungkin terjadi daripada diri kita dengan sebab tertipu dengan apa-apa yang kita amalkan atau terpedaya dengan pahaman kita sendiri. Sebab Nabi sendiri SAW bimbang. Kalau Nabi bimbang, siapa kita untuk tidak bimbang? Dan para sahabat Nabi SAW pun bimbang. Mereka pun ketakutan. Macam Hasan Al-Basri, dia kata, aku jumpa 70 orang sahabat Nabi, semua takut jadi munafik. 70 orang sahabat Nabi dia jumpa, semua takut jadi munafik. Yang kita sekarang ni rasa macam semua orang rasa selamat. Macam-macam perangai kita ada, tak ada seorang pun rasa bimbang. Ini bahaya. Sebab kita kata ini antara perkara yang daripada Nabi sendiri dan para sahabat serta tabi'in semua jelas. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, menggambarkan perkara tersebut, sesungguhnya orang beriman melihat dosa-dosanya seolah-olah dia duduk di bawah sebuah gunung. Orang beriman melihat dosa-dosa macam duduk bawah bukit yang besar, gunung yang besar. Bimbang ia akan jatuh ke atasnya. Bimbang gunung tadi tertimpa ke atas dirinya. Dan orang yang jahat pula melihat dosa-dosanya seperti seekor lalat yang melintas pada hidungnya, lalu dia melakukan kepadanya seperti ini. Dan dia macam hirau tak hirau, indah tak indah tentang dosa yang dia buat. Ini beza. Kalau kita kata kita nak faham tentang perkara ni, ukur diri kita. Ini tak perlu tanya orang. Tentang tanda-tanda kita bincangkan, pertama agungkan nas. Kita faham sendiri, tak perlu tanya orang. Aku ni agungkan nas ke tidak, tak payah tanya orang. Kita faham. Macam tu juga dengan tanda kedua ni, iaitu sifat bimbang atau takut terseleweng ataupun tersesat atau terpedaya. Ini memang patut kita tahu sendiri. Macam maksud kata, orang tu dia boleh nilai diri sendiri.
Adakah kita buat dosa dan kita rasa dosa kita kecil, Tuhan pasti lepaskan kita, ataupun kita seorang yang bimbangkan dosa yang kita buat dan kita jauhi akannya. Okey. Berkata Al-Hasan Al-Basri, orang beriman melakukan perkara-perkara ketaatan dalam keadaan dia merasa lemah, bimbang dan takut. Dia buat benda ketaatan tapi dia rasa lemah, rasa tak sempurna, rasa tak cukup, okay? Dan bimbang, ditolak, takut ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kebaikan yang dia buat. Tawaf dia, sa'i dia, kan, zikir dia, baca Quran dia. Ini kita menjelang masuk Ramadan, bulan di mana orang kebanyakan amal, dan kebetulan Qarin kena ikat, kita rajin insya-Allah. Nanti tengok Ramadan ni masjid akan penuh. Tapi AJK yang pening kepala. Itu adalah fenomena antarabangsa dia panggil. Semua negara akan jadi macam tu. Kami di Yaman pun, macam orang kata kat sini kat Malaysia buat apa kempen solat subuh macam solat Jumaat tu. Di Yaman tiap kali Ramadan macam tu. Subuh macam Jumaat, tiap kali Ramadan. Orang akan penuh sampai ke jalan raya solat, tak cukup, tak muat, masjid tak muat. Kita kan ada perangai JJK, bila masjid tak muat je, tahun depan cari dana nak besarkan masjid. Lepas tu nanti orang tak datang ramai juga. Itu bina masjid besar-besar. Itu realiti dia lah. Tapi yang kita nak fahamkan sekarang, benda ni, fenomena ni biasa. Jangan pelik. Tapi ketika kita dapat melakukan ibadat tadi, kebetulan Allah Ta'ala ikat qarin kita. Macam Nabi kata dalam hadis yang sahih, Nabi kata, idza kana awwalul lailatin min Ramadan, bila malam pertama bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, akan dibuka semua pintu syurga. Fal yughlaq minhu bab, takkan ditutup dari pintu syurga tadi walau satu pintu pun. Wa ghulqat abwabun nar, akan ditutup semua pintu neraka. Walam yughlaq minha bab, takkan dibuka walau satu pintu pun. Wa suffidat asyayatin, akan diikat, akan dibelenggu syaitan-syaitan. Wa maratul janni, dan jin-jin penderhaka, jin-jin besar, kapten-kapten akan diikat. Bermaksud syaitan dan juga jin penderhaka akan diikat. Cuma sering berlaku kekeliruan, syaitan mana yang kena ikat. Orang ni kata nampak hantu, yang ni kata nampak sekian, yang ni solat masih terganggu, kan? Dan solat Allahu Akbar macam-macam bayang datang. Syaitan lah buat kerja tu. Jadi siapa syaitan yang diikat? Para ulama nyatakan syaitan diikat adalah qarin kita. Qarin kita. Kan kita ada qarin, semua orang ada qarin. Saya ada qarin, tuan-tuan ada qarin. Yang mana sejak kita lahir lagi, dah Allah Ta'ala jadikan bersama kita qarin kita di kalangan jin yang bisik pada kita perkara-perkara buruk. Menjelang Ramadan, dia akan diikat. Dan sebab tu tuan-tuan akan lihat semua orang akan jadi baik. Macam kan, naturally dengar azan datang laju, dengar azan siap-siap untuk ke masjid dengan awal lagi. Sedangkan 24 jam sama je. 24 jam bulan Ramadan, 24 jam bulan lain ke? Tak pun. Tapi kenapa orang akan jadi baik? Sebab syaitan qarin tadi diikat. Tengok pula lepas Syawal, dilepaskan balik, tengok apa jadi pagi raya tu. Mula malas pergi masjid, mula sekian, nantilah besok mulalah, besok baca Quran lah, habis semua tinggal. Sebab diikat ketika bulan Ramadan saja. Cuma bila kita beribadah, qiyam Ramadan kita, puasa kita buat, baca Quran kita kena ada sikap macam Hasan Basri kata, bimbang, takut. Kena ada dalam diri kita kebimbangan, ketakutan bahawa amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak diterima. Masalahnya Allah Taala berhak menolak kalau amal-amal yang kita buat tadi bukan menepati akan syarat-syarat penerimaan. Itu sebab kenapa kita setiap kali lepas solat Nabi ajar kita untuk istighfar. Istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Memang itu diajar pada kita untuk lafazkan lepas daripada ibadat. Sebab apa? Sebab kita tak tahu amal kita tadi diterima ke tidak. So kita istighfar, semoga Allah Ta'ala ampunkan kesilapan dan kesalahan yang kita ada dalam ibadat yang kita buat tadi. Fastaghfirullah, Allah perintahkan. Jadi ingat okey. Dia kata sementara seorang yang jahat melakukan perkara-perkara kemaksiatan dalam keadaan merasa aman. Dia buat benda jahat dan dia rasa aman. Ini dia kata orang yang jahat. Dalam konsep agama kita ni macam, ya, terutama beberapa minggu yang lepas dah jadi kes orang tertuduh kan buat video lucah, tak ada rasa malu dan sebagainya, datang bercakap dengan bangga, orang pula tangkap gambar pula, ada mendoakan semua antara mudahkan urusan. Apa jadi pun masyarakat kita? Yang kahwin dapat poligami kena marah.
Kahwin tu tak, kahwin poligami, kena kecam, tak sakut dengan satu ke, tak jaga hati isteri dan sebagainya. Yang berzina, tak ada siapa kecam. Perasan tak? Yang halal dicemooh, yang haram tu diraikan. Dia tak sampai peringkat macam tu sekali. Tak ada malunya manusia. Mana kalau kita kata zaman dulu, satu masa dulu orang Islam kita ada malu lagi, buat jahat tu rasa malu. Sekarang malu tu akan hilang. Sikit demi sikit akan terhilang daripada hati manusia. Amanah, sikap jujur pun akan hilang dari hati manusia. Sampai nanti satu masa Nabi kata, ada orang tu tak amanah langsung pun, orang kata alangkah amanahnya dia, alangkah baiknya dia walaupun dia tak amanah sedikit pun. Itulah antara benda-benda tanda akhir zaman yang berlaku. Dan bahkan ketidakmaluan manusia ni untuk melakukan zina, berhadapan dan sebagainya dan tak bimbang, dia adalah bangsa yang akan berlaku pada dia kiamat. Sebab kiamat akan berlaku pada satu bangsa yang Nabi kata mengawan macam mengawannya keldai tepi jalan. Dia buat hubungan seksual tepi jalan macam keldai. Kita satu masa dulu kita rasa macam mustahil ada orang berani. Tak, dah muncul dah. So jangan pelik. Ini tanda akhir zaman yang mana Allah Ta'ala jadikan dia akan terjadi dan memang berlaku macam mana Nabi sabdakan. Okay? Berkata Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata Ibrahim At-Taimi, tidak dibandingkan kata-kataku dengan amalanku, melainkan aku bimbang aku akan menjadi seorang pendusta. Tidak dibandingkan kata-kata aku dengan amalanku, melainkan aku bimbang aku menjadi seorang pendusta. Kadang-kadang kita sebut tentang amalan, ajak orang untuk ibadat, tapi kita mungkin tak buat. Kita mungkin tak buat, tak sempat buat ke satu benda lah, tak rasa nak buat pun. Kadang-kadang ada orang suka lebih kepada galakkan orang tapi dia tak mampu nak buat. Dia galakkan orang bersedekah tapi dia tak bersedekah. Dia galakkan orang bangun malam, dia tak bangun malam. Jadi Ibrahim Taimi dia kata, aku bimbang kalau kata-kata aku dibanding dengan amalanku, aku dikatakan sebagai seorang pendusta. Macam tu sekali dia bimbang. Sebab kadang-kadang kita dalam penyampaian, memang kita tahu bahawa kita sampaikan agama ni ikut kepada nas. Dan nas tadi kadang-kadang ada benda yang kita mungkin tak fulfill lagi, tak laksana lagi. Tapi untuk asas agama kena sampaikan juga. Tak boleh kita kata pasal kita tak buat jangan cerita, tak boleh juga. Kena sampaikan seperti mana Nabi sabdakan. Jadi dia kata dia bimbang, takut amalan dia yang dia cakap pada orang, tapi amalan yang dia buat banding kata-kata dia jadi sebagai seorang pendusta. Kata Imam Bukhari tentang Ibrahim At-Taimi. Ibnu Abi Mulaikah, ni semua perawi-perawi hadis ya, Imam Bukhari. Ibnu Abi Mulaikah berkata, aku sempat bertemu 30 orang sahabat Nabi SAW. Aku sempat bertemu 30 orang sahabat Nabi SAW. Kesemua mereka bimbangkan kemunafikan pada dirinya. Semua bimbang jadi munafik. Benda-benda ni kita tahu bahawa para sahabat Nabi macam tu sekali kebimbangan mereka. Macam dulu Hanzalah, salah seorang sahabat Nabi SAW, bila dengar Nabi bercakap depan mereka, bercerita tentang syurga neraka, dia rasa takut sangat. Dia balik rumah, kan, jumpa anak, jumpa isteri, gurau-gurau dengan anak dan sebagainya, lupa. Perasaan tu hilang. Lepas tu dia kata dengan Abu Bakar, nafaqah Hanzalah. Hanzalah dah munafik dah. Kita kalau banding macam tu, kita lagi teruk. Para sahabat Nabi SAW bimbang macam tu sekali. Tapi Nabi nasihatkan pada Hanzalah. Nabi kata, kalau sekiranya engkau berterusan tak lupakan tentang Allah Ta'ala, sepanjang waktu malaikat datang salam kau di tepi jalan, salam kau kita atas katil. Malaikat datang, Assalamualaikum. Malaikat datang. Tapi Nabi kata sa'ata. Sekali macam ni, atau sedikit demi sedikit. Pembinaan ibadat itu adalah sedikit demi sedikit. Atau kita tak boleh lari, sebab kita ni makhluk yang Allah Ta'ala terang pada diri kita. Allah Ta'ala tu Ghafurur Rahim. Bila dia bagi tahu kita dia Ghafurur Rahim, maksud dia kita ada kepada kalian kan buat dosa. Sebab dia tak kenalkan kita tentang sifat pemaaf dia, kecuali dia tahu kita akan buat, kita akan langgar. Kecenderungan kita tu pasti ada. Sebab tu kita faham nama Allah, dari situ kita bina untuk diri kita amal. Bila kita tahu kita tak sempurna, minta ampun kepada Allah Ta'ala cepat-cepat. Okay, jangan tangguh-tangguhkan. Dia kata, tiada seorang pun daripada mereka mengatakan bahawa dia di tahap keimanan Jibril atau Mikail. Tak seorang pun sahabat Nabi kata iman dia iman Jibril atau iman Mikail. Iman Jibril atau Mikail. Tak ada siapa pun mengaku macam tu. Okay? Dinyatakan daripada Hasan Al-Basri, dia kata, tidak bimbang ia melainkan seorang mukmin dan tak merasa selamat darinya melainkan seorang munafik. Mana sifat kemunafikan tu atau ciri kemunafikan tu
atau jadi munafik tu takkan bimbang kecuali orang beriman, takkan rasa aman kecuali seorang yang munafik, kata Hasan al-Basri tentang ciri tadi. So kita memang kebimbangan tadi itu tanda kita ada ittiba'. Sebab itu yang berlaku pada para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Dan kita kalau kita betul ittiba' pada Nabi, perasaan tu mesti ada dalam diri kita. Sebab kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala akan uji kita. Tak ada lepas hafal Quran, tak ada dah akan ujian. Ada ujian ke? Tak ada. Matan arba'in dah hafal, takkan kena uji kot. Takkanlah silap dah hafal Sahih Muslim kot. Nampak tak? Kita kadang ada diri kita menyangka macam tu. Sedangkan Allah Ta'ala tak pernah janjikan kita sedemikian. Dia akan uji kita, dia akan duga kita. Dan kalau kita gagal, kita akan jatuh. Tak kira siapa saja kita. Sebab tu para sahabat Nabi bimbang. Sebab orang tahu tentang Allah Ta'ala dalam memberi mereka penuh permintaan hanya harus. Mereka wajib meminta Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala beri mereka perlindungan hanya harus sahaja. Nak bagi, Allah bagi. Tak nak bagi, Allah tak bagi. Sebab tu perayuan mereka, ketakutan mereka menjadi besar. Bukan ada macam assurance selamat, takkan rosak dah. Itu masalah. Baik. Bahkan orang terafdal umat ini selepas nabinya, itu Abu Bakar As-Siddiq berkata, Abu Bakar As-Siddiq orang paling afdal umat ini. Lepas Nabi Muhammad SAW tak ada siapa lebih afdal. Jangan bawa lah Habib ke wali ke apa lebih tinggi daripada Abu Bakar. Tak ada siapa layak untuk letak diri dia atas daripada para sahabat Nabi. Hatta kalau sahabat yang lain sekalipun. Apalagi kalau dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang Nabi kata, kalau ditimbang iman Abu Bakar dengan iman penduduk Madinah, berat lagi iman Abu Bakar. Tapi namun begitu, apa kata Abu Bakar? Dengar. Dia kata apa? Aku tidak akan tinggalkan sesuatu yang dahulunya Rasulullah SAW amalkan, kecuali aku akan mengamalkannya. Mana apa Nabi buat, aku pasti akan buat. Takkan tinggalkan. Kita kadang bermusim. Macam bila datang Syakban kan, kita kata galakkan puasa bulan Syakban. Kita puasa lah. Lepas tu bulan lain kan nanti hilang lah puasa, tak ada dah puasa. Ada bulan bersedekah, bulan Quran nanti. Ramadan kita sibuk lah dengan Quran. Lepas Ramadan, hilanglah Quran. Simpan beri atas para, atas rak. Ini realiti, memang kita kata bermusim. Para sahabat Nabi tak macam tu. Sekali dia buat benda tadi, dia akan sampai mati. Kita boleh tahu perkara ini macam teguran Nabi SAW kepada Amr bin As punya anak, Abdullah ibnu Amr ibn As. Abdullah ibnu Amr ibn As, yang dikenali sebagai abid di kalangan para sahabat, ahli ibadat di kalangan para sahabat. Diorang kata sangat kuat ibadat, solat tiap-tiap malam, khatam Quran tiap-tiap hari, dan juga puasa tiap-tiap hari, tak pernah tinggal ibadat. Sangat kuat ibadat. Sampai bila Nabi dengar tentang apa dia buat, Nabi panggil dia datang. Dia tak datang, Nabi pergi rumah dia. Dia tengok, nak ceritakan apa bahayanya apa dia buat tadi dalam masalah ikutan ataupun amalan, sampai Nabi pergi rumah dia. Nabi panggil dia datang. Sebab orang ramai tanya isteri dia lepas dia kahwin, macam mana suami kau? Dia terbaik sangat, solat tiap-tiap malam, khatam Quran tiap-tiap hari, puasa tiap-tiap hari, tak pernah naik atas katil. Tak pernah naik atas katil, ibadat je. Bini tengok suami solat. Tak pernah pegang bini. Bila benda tu tahu pada Nabi SAW, Nabi sudah datang. Dia tak datang, Nabi pergi rumah dia. Nabi sebut, Nabi tegur dia tentang puasa. Nabi kata, la shama man shama dahr. Tak berpuasa siapa puasa sepanjang tahun. Bukan puasa, tak kira puasa siapa puasa sepanjang tahun. Nabi kata macam tu. Lepas tu dia kata, aku mampu. Rasulullah bagi pada dia puasa 3 hari sebulan. Sehari dibalas dengan 10 kali ganda. 3 hari 30. Mana cukup dah tu. Nabi kata, puasa 3 hari dah. Yang ini pun kita lepas. Banyak adik kita, ini pun kita terlepas. Puasa 3 hari sebulan. Satu kebaikan dibalas 10, 3 hari 30. Nabi kata, dah puasa setahun lah tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Rasulullah kata, puasa sehari buka 2 hari. Dia kata, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Rasulullah kata, puasa sehari buka sehari. Puasa Nabi Daud. Lepas tu dia kata, ya Rasulullah, aku mampu lebih dari itu. Nabi kata, la khaira ala dhalik. Tiada lebih baik dari itu. Nabi stop dia sampai limit sebulan 15 hari je. Sebab hak isteri, hak tetamu, hak jiran. Kalau awak asyik berpuasa saja, macam mana awak nak berhubung dengan manusia? Jumpa, mat, jom minum. Puasa bang.
Kan? Nak sekian, puasa. Tamu datang rumah, puasa. Kalau saya makan je. Kalau tamu tu datang kan, orang kata tuan rumah puasa, saya makan. Saya peduli kan, dihidang makanan saya makan. Ada orang dia segan kan, tuan rumah puasa, takkan nak. Ya, dia puasa, aku nak makan. Itu orang lain tau. Saya buat ni, langgar je. Benda tu dibuat oleh apa? Salman Al-Farisi kepada Abu Darda. Abu Darda puasa, dia kata aku takkan makan macam kau makan. Dia sumpah. So, jadi bila kita lihat, Nabi sekat dia tau. Nabi kata tak ada baik dari itu. Bila dah tua, Nabi sebut tentang puasa, tentang solat malam, tentang masalah khatam Quran. Itu yang datang hadis Nabi. Nabi kata, tidak faham Quran siapa khatam Quran 3 hari. Sebab dia buat tiap hari. So Nabi kata tak faham Quran. Nabi suruh dia gap sikit. Adapun bulan Ramadan tu tak nak baca banyak, silakanlah. Tapi kalau untuk orang tu buat tiap hari, kurang daripada 3 hari habiskan, Nabi tak galakkan pun. Nabi bagi tahu pada dia. Tapi ala kuliah kita pergi pada puasa tadi. Dia pula bila dah dia pegang dengan Nabi, puasa sehari buka sehari, sampai mati dia pegang. Menjelang dia dah tua, dia tak larat. Time muda larat lagi dia buat. Time dia tua dia tak larat nak puasa. Dia kata apa? Ya laitani ata'tu Abul Qasim. Alangkah baiknya kalau aku dulu taat pada Abul Qasim. Dia bagi aku paling ringan. Aku ketatkan atas diri aku. Mana Nabi bagi dia 3 hari sebulan. Tapi dia nak buat lagi lebih. Maka aku ketatkan diri atas diri aku. Maka Nabi ketatkan. Sampailah sekali sekarang ni, aku dah tua, aku tak larat. Aku dah tua, aku tak larat. Dia menyesal sebab apa? Bagi kita, bila dah tak larat, tinggalkan je lah. Benda sunat kot. Para sahabat tak macam tu. Mereka akan buat apa mereka janji depan Nabi sampai mati. Nabi dah tak ada pun akan buat lagi. Kita kalau buat tu, saya kata buat bermusim. Ada musim rasa nak puasa, kita puasa. Rajin kan? Ada rasa musim nak solat malam, kita solat malam. Ada musim tak adalah. Itu kita punya keadaan. Para sahabat tak. Sebab Abu Bakar kata, aku tidak akan tinggalkan sesuatu yang dahulu Rasulullah SAW amalkan kecuali aku akan mengamalkannya. Dia takkan tinggalkan. Ini pegangan para sahabat Nabi SAW. Aku benar-benar bimbang. Jika aku tinggalkan sesuatu daripada perintah baginda, aku akan menyeleweng. Kita ikut kita, benda sunat, tinggal je lah. Abu Bakar tak nak. Dia kata aku bimbang kalau aku tinggal salah satu, aku akan menyimpang daripada ajaran Nabi SAW. Sampai macam tu sekali. Sebab bagi mereka itibak itu adalah kemestian. Patuh pada Nabi walaupun Nabi dah tak ada pun, walaupun pada perkara-perkara sunat pun diorang rasa benda tu adalah besar. Ini beza para sahabat dengan orang lain. Okay. Ibn Battah telah mengulas kata-kata As-Siddiq itu, lalu berkata, ini saudara-saudaraku, As-Siddiq yang hebat bimbangkan terhadap dirinya daripada penyelewengan. Jika dia menyalahi sesuatu daripada perintah Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, dia bimbang kalau satu benda dia tinggal, dia akan terseleweng. Macam mana Abu Bakar As-Siddiq punya sifat. Apakah yang bimbang akan berlaku? Mana apa benda kamu rasa-rasa, kamu agak-agak akan berlaku pada zaman orang-orang yang telah mula mempersendakan Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam dan perintah-perintah baginda, serta berbangga dengan menyalahi baginda sallallahu alaihi wasallam. Buat benda lawan Nabi tu dia bangga. Nabi suruh simpan janggut, dia bawang janggut tinggal bisai. Ni kalau tuan-tuan tengok dekat pemimpin tangan Arab, pemimpin Arab kan, diorang suka yang dipanggil nasionalis Arab. Saddam Hussein ke, Jamal Abdul Nasir ke, Anwar Sadat, tahu perasan tak? Dia simpan misai, dia buang janggut. Diorang jadi macam bangga dengan menyalahi Nabi SAW. Kenapa tak tahu? Apa benda seronok dia tak tahu. Tapi ada orang bangga bila boleh tidak ikut Nabi tu, bangga sangat. Bayangkan Abu Bakar bimbang apa akan jadi pada orang-orang zaman kita ni, yang lawan Nabi tapi bangga, go opposite Nabi tapi bangga, ya? Benda Nabi suruh tak buat tapi dia bangga dengan perbuatan tadi yang bersendakan Nabi SAW, menyalahi baginda dan memperolok-olokkan sunnah baginda SAW, perolokkan sunnah Nabi SAW. Ini masalah kan, dia appearance kita ni ada benda yang memang tak wajib, macam contoh macam pakai serban, tak wajib.
Nabi tak pernah suruh pun pakai serban dan sebagainya. Tak ada satu hadis yang sahih pun tentang pakai serban untuk mendapat pahala. Jubah pun sama, tak ada. Tapi dari segi masalah contoh macam yang lain-lain yang Nabi galakkan, macam bersiwak, bersihkan mulut, kan, cabut bulu ketiak, dan pendekkan misai, dan payahkan janggut tumbuh, buang bulu kemaluan. Yang ini kadang-kadang ada orang macam tak kisah. Potong kuku. Ni, Nabi kata sunan fitrah. Kuku. Banyak orang macam tak kisah, buat tak tahu je. Benda Nabi tunjukkan sebagai sunnah, melangkah kaki keluar rumah macam mana, langkah masuk tandas macam mana, doa naik kenderaan, doa musafir. Orang macam tak kisah. Macam dia kata macam tak ada benda pun. Ini itu dia akan cuba untuk macam-macam. Okey. Baginda serta menyalahi dan memperlukan baginda. Kita memohon Allah Taala perlindungan daripada tergelincir dan juga terselamat daripada keburukan amalan. Allah Taala selamatkan kita daripada kegelinciran dan keburukan amalan. Ini antara permohonan kita kepada Allah Taala. Sebab kita tahu masa kita ni penutup itu adalah perkiraan sebenar. Kita beramal macam-macam, tapi pengakhiran hayat kita tu, kita mati dalam apa? Mati dalam apa? Dalam keadaan sunnah atau bukan sunnah? Ikut Nabi atau lawan Nabi? Kita boleh nafikan benda ni boleh berlaku. Sebab Nabi sebutkan dalam hadis baginda, ia akan terjadi. Tapi bila kita sentiasa kebimbangan tadi, Allah akan jaga kita. Kita sentiasa, ya Allah tolong selamatkan aku, ya Allah elokkan aku. Bahkan antara doa yang patut kita amalkan pagi-pagi, Nabi sebut, ya Hayyu ya Qayyum, wahai Maha hidup, Maha berterusan mentadbir, bi rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku minta pertolongan, aslih li sya'ni kullahu, elokkanlah urusanku kesemuanya. Urusanku ya Allah, elokkanlah kesemuanya. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin, jangan kau biarkan aku kepada diriku sendiri, jangan biarkan aku urus diriku sendiri walau sekelip mata. Walau aqalla min zalika, jangan juga lebih kurang sikit daripada sekelip mata. Jangan sekelip mata pun jadikan aku urus diriku sendiri, uruskanlah aku. Ini antara perayuan kita yang patut kita rayu pada Allah Taala setiap pagi. Ini antara doa Nabi SAW ketika waktu pagi. Patut kita ingat, bagi tahu apa jadi pada hari ini, kita jumpa siapa, apa kita dapat, apa Allah Taala jadikan kita bertemu yang boleh mungkin menggoyangkan hati kita. Ini realiti yang sangat-sangat penting. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, antara tanda-tanda ittiba' adalah meneladani, menjadikan tauladan siapa? Nabi SAW, dan mencontohi baginda zahir dan batin, pada luaran dan dalaman. Kadang-kadang ada orang luaran berialah pakai serbannya, pakai selempangnya, pakai sekian. Dalaman, soalan kena tanya juga. Okey, di mana seseorang hamba mengosongkan ikutannya hanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kosongkan. Macam ni kita tunggalkan tauhid kita, pengabdian diri kita kepada Allah. Kita tunggalkan juga ikutan kita kepada Nabi SAW sahaja. Itu dua benda sebenarnya. Bila kita lafaz syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah, adalah penunggalan ibadah kita hanya kepada Allah. Bila kita sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahawa Muhammad utusan Allah, kita menunggalkan Nabi untuk ikutan. Sebab siapa? Sebab dia utusan Allah, utusan Tuhan. Itu sebab kita tunggalkan dia. Tak boleh kita adakan bersama dengan Nabi orang lain, bersama sekian, tak boleh. Kadang-kadang bila ada orang kata, dia kata, saya tengok kumpulan-kumpulan yang sesat, yang terseleweng, dia kata kita ni yang ikut salaf ni, kadang-kadang Ibn Taymiyah pun kita tolak. Kadang kita tolak orang-orang yang terkenal. Ibn Taymiyah pun kita tolak, Albani pun kita tolak. Tajuk dia bukan masalah orang-orang tadi, soalan dia ketepatan dengan Nabi atau tidak. Sebab manusia yang bercakap semua tak maksum. Yang maksum hanya Nabi. Kalau konklusi ataupun keputusan maksud sabda Nabi tadi, orang A faham macam ni, orang B faham macam ni, orang C faham macam ni, kita tak ada masalah kat situ. Dia salah faham ke betul faham ke, manusia. Tapi kaul atau kata-kata Nabi tadi tak boleh kita tak cari. Kita kena tumpu pada apa Nabi sabdakan. Sebab orang ni punya keputusan, dia punya keputusan boleh silap, boleh salah. Kalau orang kata Ibn Taymiyah, walau Ibn Taymiyah sekalipun. Sebab kita tunggalkan ikutan kita kepada Nabi, bukan kepada
Ibnu Taimiyah, bukan kepada Ibnu Qayyim, bukan kepada Ibnu Utsaimin. Rahimahumullah SWT rahmati mereka semua. Bagaimana benda ni yang masalah? Orang kata, tapi Syekh ni kata boleh. Nabi kata, Nabi tak kata boleh, tapi Syekh ni kata boleh. Sebab tak ada penunggalan ittiba'. Tak kosongkan ikutan hanya kepada Rasulullah SAW. Okey? Ia memadai dengan menerima dan mengambil hanya daripada baginda, serta beramal dengan apa yang baginda bawa. Kerana beramal dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran surah Ahzab ayat ke-21, orang katakan laqad kana lakum fi Rasulillah, maksudnya telah ada untuk kamu pada Rasulullah SAW uswatun hasanatun, tauladan yang baik. Liman kana yarjullah yaumal akhirah, bagi orang yang berharapkan Allah serta hari akhirat. Wa dzakarallaha katsira, dan ingat Allah Taala dengan banyak. Orang yang harap bertemu Allah, harap untuk diselamatkan pada hari kiamat, ingat Allah dengan banyak. Nabi itulah dia punya contoh, bukan orang lain. Zaman kita sekarang ni banyak orang, tengah-tengah antara kita dengan Nabi tu berpuluh-puluh orang letak. Tok guru ini, tuan guru ini, wali sekian. Yang baru ni apa nama? Maula. Dia banyak kadang masalah kita kat Malaysia ni, yang kadang-kadang masyarakat tanya, jadi saya jawab. Orang tanya kenapa, kadang-kadang kita nampak autoriti akan bertindak kepada kumpulan-kumpulan sesat ni, tangkap dan sebagainya. Tapi kadang-kadang macam biar. Okay. Dia punya satu guideline dia adalah selagi mereka tak mengancam untuk pentadbiran negara, buat kampung sendiri, buat tentera sendiri, selagi tu biar. Dia nak tonggeng telanggang ke, buat apa buat, sembah batu kayu ke, cium batu nisan, tak apa, tak ada hal. Jangan dia kata tiba-tiba saya nak jadi Perdana Menteri Malaysia, habis itu datang, serbuan akan dibuat. Ini kita punya sistem kita macam tu. Lepas tu kita tengok kumpulan-kumpulan sesat ni bersepah, bukan satu, berpuluh-puluh. Zaman Arkam dulu pun sebab tu dia diserang atau ditangkap, sebab bila dia kata dia akan jadi Perdana Menteri Malaysia, sebab seorang anak murid dia mimpi Abu Ya akan jadi Perdana Menteri Malaysia. Lalu di situlah keluarnya masalah. Jadi kadang-kadang benda sini jadi satu guideline. Kalau tuan-tuan tengok ada tindakan pihak berkuasa, kadang-kadang lebih kepada itu. Kalau anda kata orang tu sesat, tak ada benda lagi. Macam kes apa, kumpulan yang apa, nak bai'ah Imam Mahdi dekat Mekah pergi ramai-ramai di Negeri Sembilan tu, pergi ramai-ramai duduk sana, beranak dalam bilik hotel, macam-macam juga jadi kes. Bila dah melibatkan hubungan negara, baru tindakan diambil. Time pergi dia tu bukan tak boleh tahu pun kumpulan ni sesat. Semua orang tahu kumpulan ni diketahui. Cuma masalah tindakan tadi diambil bila dia mengganggu-gugat kestabilan negara. Dia sesat, buat sendiri, sembah batu, kayu, patung, tak kisah, tak ada hal. Jangan cuba nak take over negara atau buat negeri baru, siap. Itu je. Tapi sebenarnya keseluruhan kumpulan-kumpulan ajaran sesat ni akan cuba bina kampung asing. Itu sebenarnya in the end dia akan pergi macam tu. Tapi yalah, wallahu alam. Betul faham. Jadi maksud dia ittiba' tadi. Kalau kita tunggalkan Nabi saja, siapa depan kita, Ustaz Adli ke, Ustaz Yunus ke, siapa di depan anda tak kisah. Selagi mana dia bawa pada Rasulullah SAW, kita pegang. Dia bawa lain Rasulullah, tinggalkan. Ini yang diisytiharkan oleh semua imam-imam 4 mazhab. Ketika mereka berkata tentang bila sah hadis ya mazhabku, atau bila kata-kataku bertentangan kata-kata Nabi SAW yang sahih di sisi ahli hadis, maka buang kata-kataku, ambil kata-kata Nabi. Semua kata-kata ni sebab apa? Dia orang tak nak ada ittiba' kepada selain Nabi SAW. Bahkan mereka sendiri kalau mengatakan sesuatu perkara, mereka akan berpandukan kepada sunnah Nabi SAW. Ada nas, diorang cakap. Mungkin masalah nas tadi sahih ke tak sahih ke, itu tajuk lain. Tapi diorang takkan cuba berkata-kata daripada keinginan diri sendiri. Sebab Nabi sahaja yang Allah Ta'ala kata, wa ma yantiqu anil hawa. Tidaklah dia, itu Muhammad, bertutur daripada keinginan dirinya sendiri. Kita ni tak, letaklah siapa pun depan ni, semua sekali akan bercakap ikut keinginan masing-masing. Sebab kita ada nafsu. Qarin kita masih lagi kafir. Qarin Nabi saja masuk Islam. Saya teringat sekali bila saya sebut benda ni, ada pengikut geng tarikat ni datang jumpa saya, Ustaz,
Tok Syekh saya kata dia dah Islamkan Qarin dia. Sebab Nabi kata, bila Nabi kata ma min mauludin yuladu, tidak ada anak dilahirkan illa waqad qayyadallahu ma'ahu qarinuhu minal jin. Tidak ada anak dilahirkan kecuali Allah telah ikatkan bersama-sama dengan dia qarin dia di kalangan jin, yang akan bisik pada dia benda-benda yang jahat. Lepas tu para sahabat kata, ya Rasulullah, hatta anta, engkau pun ada ke? Nabi kata, hatta ana, illa, melainkan. Nabi kata, Nabi kata hatta ana, tapi jaga, tak habis lagi. Illa, melainkan annallah a'anani alaihi, Allah Ta'ala bantu aku mengatasi dia. Fa aslama, lalu dia masuk Islam, falam ya'murni illa bi khairin, maka dia tak perintahkan aku cari benda baik sahaja. So qarin Nabi itu statement dia. Qarin kita, ustaz mana pun, jaga-jaga. Dan kita, kami ni masih lagi tak terjamin. Faham? Yang terjamin betul hanya Nabi SAW. Bila para sahabat, semua para sahabat bersepakat, itu jaminan yang besar. Adapun kalau individual, mungkin dia silap, mungkin dia salah faham, mungkin sekian. Ustaz mungkin silap, mungkin terlupa, mungkin salah faham. Nabi tak ada. Sebab tu itibak kepada Nabi itu yang penting, bukan itibak kepada orang tertentu. Kadang ada orang kita ni dia taksub dengan ustaz, masalah juga. Ustaz A dia datang penuh kelas, ustaz B tak boleh lah, ustaz ni tak best. Sebab apa? Dia tak, aku ustaz best. Jaga baik. Oleh itu tiada kepercayaan, tiada ibadah, tiada muamalah, tiada akhlak, tiada adab, tiada sistem kemasyarakatan, ekonomi, politik, sehingga akhirnya melainkan melalui jalan baginda serta menepati hukum-hukum dan ajaran yang baginda bawa dalam kitab Al-Karim dan dalam sunnah yang sahih, as-sunnah as-sahihah. Itu saja tempat rujukan. Tak ada larangan, tak ada pantang larang, tak ada boleh buat, tak boleh buat, kecuali daripada apa yang Nabi SAW bawa. Orang lain kata-katalah, kita terutama masyarakat Melayu kita ni, yang banyak pantang larang pelik-pelik, ada sebahagiannya ada kaitan dengan hadis. Contoh macam maghrib jangan keluar anak bersepah, so kurung anak kita ketika maghrib. Nabi suruh, Nabi kata idza sajnahal lailu aw kana junuhul laili fakufu sibyanakum. Bila malam mula bertebar, menebarkan sayapnya atau mula jadi gelap, maka kurung anak kamu, tutup pintu, baca bismillah, tutup tingkap, baca bismillah, tudung makanan, baca bismillah. Nabi suruh buat benda berkenaan. Hatta kalau kita letak barang kecil je, pen kayu sebatang pun cukup, tapi sebut bismillah, untuk menghalang syaitan masuk berkongsi dengan kita apa yang kita ada dalam rumah. Anak kita lepas isyak, lepas anak main, ada apa pula? Kalau kita makin gelap, patut jangan lepas lah, tak? Lepas isyak boleh lepas, maghrib jangan. Memang orang kita, kadang Melayu kita, bab ni dia sebut tak elok, tapi tak kata Nabi sabda. Ada benda kan pantang larang Melayu ni, dia efek. Contoh macam potong kuku tengah malam. Zaman dulu kan potong kuku pakai pisau, macam tu, macam tu. Jadi bila gelap, silap ujung-ujung habis jari semua. Maka tak dibagilah orang tua tu, kita dulu. Kalau macam ni dengan cahaya terang je ni, ketik kuku macam tu, selamat. Tak apalah kot. Kalau kita perlu nak potong, besok pagi Jumaat, nak tunggu besok pagi tak tempat lagi. Atau lain macam makan menatang ni, tatang pinggan. Orang Melayu kita, jangan. Bapak saya rahimahullah, jangan, mengejekah lah makan menatang. Dia tajuk dia mungkin tak ada kaitan sunnah, tapi bimbang takut tertumpah. Kita makan-makan jatuh, habis panzi. Kalau kita letak kan, dia tak ada possibility untuk jatuh. Dia pegang macam ni, adalah pandang kiri tengah jatuh. Kalau orang langgar jatuh. So kadang-kadang ada benda kaitan macam tu, tapi bukan agama. Bukan agama. Apalagi kalau berkaitan masalah kematian, masalah cara pengurusan jenazah, macam-macam benda, letak gunting atas perut, macam-macam benda. Potong apa? Gicih daun pandan buat bantal. Gicih bantal buah daun pandan kena buat untuk mayat. Saya ingat dulu waktu bapak saya rahimahullah, bapak mentua saya, mak mentua saya meninggal, tukang basuh mandi jenazah tu suruh adik-adik saya, suruh diorang pergi basuh mandikan mak dia. Isteri saya, adik-adik dia pergi mandikan. Lepas tu diorang pergi suruh pula yang adik-adik ni pergi gicih daun pandan sambil diorang basuh jenazah. Padahal diorang ni anak-anak lagi patut buat. Lebih sayang pada mak tadi banding orang lain. Tapi dia sibuk gicih. Saya kata jangan. Lepas tu bapak mentua saya kata, ya lali orang suruh. Saya kata bah,
Kalau sekiranya bantal pandan ni boleh ringankan siksa mak, kita buat. Kalau tak ringankan siksa, jangan buat. So uruskan itu dulu, mandi dulu yang penting. Ada macam-macam pantang larang pelik-pelik ni. Okey, jadi kalau tak ada daripada Nabi, tak ada dari Nabi SAW perkara berkenaan, maka tak patut kita meraihkan harta kepercayaan dan sebagainya. Apalagi amalan. Macam malam nisfu Sya'ban, orang kata suruh baca Yasin. Nabi SAW sebenarnya bila tanya bulan Sya'ban, apa Nabi kata? Dzaka syahrun yaghfulu anhun nas. Itu adalah bulan. Usama bin Zaid tanya, aku nampak kau puasa bulan Sya'ban tak macam bulan lain. Kenapa? Nabi kata itu bulan yang dilupakan oleh orang ramai dan terjap dengan Ramadan. Di dalamnya diangkat amalan kepada Tuhan sekalian alam. Maka aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. So ibadat yang banyak dalam bulan Sya'ban ni patutnya adalah puasa. Dan puasa pula siang ke malam? Siang. Orang baca Yasin 3 kali tu malam ke siang? Malam. Dia tak buat tak tahu. Dia masih buat malam 3 kali. Benar bersempena amalan diangkat. Sedangkan Nabi kata, aku harap amalanku diangkat dalam keadaan aku berpuasa. Yang ini tak disebarkan. Ini hadis yang sahih. Yang Nabi banyak berpuasa dalam Sya'ban. Sebab ia adalah bulan diangkat amalan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bila diangkat, Nabi puasa siang lah. Yang Nabi lupa pergi baca Yasin tengah malam apa? Dia kata, tapi Ustaz, kat sini ittiba' tadi. Bila Nabi dah sebut, Nabi saja punya kata-kata yang mengatasi yang lain. Tak boleh kita kata, tapi ada ustaz ni kata, orang ni kata, orang ni kata, orang ni kata. Sebab last sekali Nabi pun cerita tenggelam. Tuan-tuan perasan kan? Bila bid'ah dinaikkan, sunnah akan hilang. Berapa tahun dah umat Islam kita di Malaysia ni tak mengetahui tentang Al-Baqarah lah pelindung rumah dimasuki syaitan. Berapa tahun? Saya ingat dari 80-an saya besar dulu, tak pernah dengar tentang perkara ni. Semua orang ada hantu je baca Yasin, ada sekian je baca Yasin. Betul Al-Baqarah ni hilang mana? Pasal kita dah ambil bid'ah, kita tinggalkan sunnah. Yang Nabi sabda, Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kamu jadikan rumah kamu tanah perkuburan. Fa inna syaitan, sungguh syaitan la yadkhulu baitan, takkan masuk rumah yang tuqra'u fi surah Al-Baqarah, dibaca dalam surah Al-Baqarah. Nabi sebut macam tu. Tapi tenggelam sunnah Nabi, naik bid'ah rekaan. Orang akan beria-ria mempertahankan tapi Yasin adalah sekian. Yang Nabi sabda mana pergi? Mana pergi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang Nabi ajar macam ruqyah. Kalau kita sakit kan, kita tunjukkan dulu. Dia sakit pada badan kita, pegang kawasan sakit, sebut 3 kali bismillah dan 7 kali a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hadir. Aku berlindung dengan Allah dan kekuasaannya daripada keburukan apa aku rasa dan apa aku bimbang. Nabi ajar kita. Tapi orang tak nak ini. Ustaz tu kata baca ayat ni. Saya kata ni Nabi sabda ni. Kenapa tak dia boleh compare? Nabi punya sabda macam tak ada harga. Ustaz tu pun cerita, dia canang ke hulu kili, masuk televisyen, masuk radio. Yang Nabi sabda tak ada sebarang penyebaran. Kenapa? Sebab balik pada asal tadi, dia tak ada ittiba' yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey? Dia kata kat sini, dengan kadar syariahnya menjadi yang menguasai dan memandu. Dan kadar syariah baginda lah menjadi kadar apa yang menguasai dan apa yang memandu. Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata dalam satu perbahasan beliau mengenai firman Allah Ta'ala dalam surah Ahzab ke-6, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama berbanding orang beriman terhadap diri mereka sendiri. Okey. Maksud dia macam ni, kalau ikutkan kepada sudut kita nak selamat diri kita, Nabi lebih utama berbanding diri kita. Susah kita, Nabi punya susah pada kita tumpukan. Maksud Nabi lebih utama terhadap orang beriman banding mereka kepada diri mereka sendiri. Tak boleh kita kata macam Nabi lah kita layak tak? Bila kita banding compare diri kita dengan Nabi, apa kepentingan Nabi SAW tu, itu yang wajib kita tumpukan. Biar kita tak dapat hak kita, tapi hak Nabi kita tunaikan. Ya, itu yang maksud yang kita kena faham. Okey. Okey, berhenti situ. Wallahu alam. Bazan dulu, nanti kita sambung lepas Isyak.
Wassallallahu ala Muhammadin waalaikumsalam alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.